insaf. Contoh, kita merajuk dengan suami, lepas tu masuk bilik tengok ada kekapan. Ya Allah, kod mati tak sempat, mohon maaf. Masalah kita ni yang merajuk lama-lama ni, kita tak ingat pasal mati. Masalah kita ni kadang duk ngompat suami dengan anak. Betul kan? Kita rasa tak ada masalah, bukan siapa pun anak, takkan tak boleh. Saya nak tanya, kita mengumpat suami kita, kita cerita buruk suami kita pada anak, apa hukum dia? Samalah dosa. Ini yang kadang kita tak sedar, ibu-ibu sekalian kan. Kita cerita ni mak nak luah perasaan pasal siapa? Pasal orang tua tu lah. Pasal bapak kamu ni, ayah kamu ni. Kita pun cerita anak ni pun emosi kan. Sampai hati ayah buat macam tu dekat mak. Orang tak suka lah. Ada suami, ada lelaki, pakcik-pakcik tua jumpa saya, ustazah, sedih saya. Anak yang bagi warning dekat ayah. Ayah jangan buat macam tu dekat mak lagi. Bayangkan seorang ayah yang besarkan susah payah, sebab anak ni dia lebih cenderung kepada mak. Sebab dalam kenangan kepala dia, mak yang besarkan dia, mak yang usik dia, mak yang jaga dia. Dalam kenangan fikiran dia, dia tak terbayang macam mana ayah dia tu sentuhan. Sebab ayah banyak pergi kerja. Ayah mulut je, sentuh-sentuh tu jarang, betul tak? Jadi bila anak ni, bila ibu ni cerita, dia melukakan hati ni, anak cenderung nak jaga mak. Sampai anak boleh jadi tak suka ayah sebab mak duk cerita ni. Saya tahu ibu-ibu sekalian, lagi tua lagi banyak kadang konflik, betul kan? Rasa panih tengok muka ustaz dalam TV tu kan. Sujud mata memandang tengok ustaz ni ha. Tengok muka suami panih. Jadi macam tu pula. Maksudnya diuji ibu-ibu sekalian. Ada je benda nak buat kita marah. Kejap kan plekat bergulung. Kejap tengok pinggan, satu pinggan yang dia lah tak basuh. Dah bersih elok dah berkilat dah kita punya sinki. Tengok adalah satu gelas. Boleh jadi bergaduh tak? Boleh. Kita jemur kain, lepas tu datang mengaji Quran. Tengah ngaji, belajar ngaji kat masjid ni, hujan turun, kita harap dia angkat kan. Balik rumah dak diangkat. Pandai saya kan cakap negeri. Jadi tak? Tak jadi. Saya cakap luar lah senang. Tak diangkatnya kain tu. Kan saya cakap Ganu tak faham benda pula. Tak faham sarabuk lagi ha. Oh faham. Faham ke Negeri Sembilan ni? Okey, campur. Sebab saya pernah, saya nak bagi tahu macam ni, nak mudah kita faham ni pasal ni macam ni. Adalah seorang makcik ni, umur lebih kurang 60 lebih macam tu. Dia selalu ikut kuliah saya. Kuliah tu malam. Saya tengok muka dia masam daripada awal sampai habis kuliah. Masam je. Habis kuliah tu kan dia datang dekat saya. Lepas tu saya kata, kenapa acik muka tu masam daripada awal? Biasa senyum. Hati geram ustazah, geram. Geram kat siapa? Kat orang tua kat rumah tu. Siapa? Kat suami saya lah ustazah, suami acik. Kenapa? Dia pun ceritalah pagi tadi pergi kuliah kan. Pagi tadi pergi mengaji, kelas mengaji. Hujan turun ustazah. Saya haraplah suami tolong angkat kain. Balik rumah tak diangkat. Saya tanya dia, kenapa tak tolong angkat, hujan turun ni? Dia jawab, awak tak pesan? Tak pesan? Faham kan? Subhanallah. Dia kata saya punya berdesing geram tu, dia kata sampai sekarang saya geram. Takkan semua benda nak dipesan ustazah, dah tua macam ni pun. Takkan tak boleh fikir. Lepas tu saya kata, acik nanti istighfar acik. Istighfar, tenang. Betul tak ibu-ibu sekalian, benda tu nampak kecil tapi boleh jadi besar. Sebab kita ni macam dah tua, dah tak larat dah macam. Tapi pelik pula kita dengan cucu boleh sabar. Dengan anak boleh sabar. Baiklah, lepas tu saya tanya makcik ni. Makcik, saya nak tanya. Hari ni selain daripada pakcik buat perangai macam tu, ada tak perkara lain
yang menguji sabar makcik. Dia pun senyap, tak ada lah yang lain tu okey, tengah hari tengok TV, petang tak ada lah, sampailah sekarang. Saya kata, makcik, Allah ni sangat baik dengan kita. Allah tak nak dia berlalu satu hari tanpa ada pahala sabar. Faham atau tidak? Sebab pahala sabar adalah pahala yang sangat besar. Bayangkan kalau hari itu tak ada apa-apa yang berlaku. Jangan sampai kita sebut hari-hari ada masalah, hari-hari ada yang nak buat Dan marah. Memang akan ada sesuatu yang akan menguji sabar kita, sebab Allah tak nak berlalu satu hari tanpa kita dapat pahala sabar. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya pahala sabar itu akan memenuhi hisab tanpa batasan. Subhanallah. Sebab itu apabila berlaku sesuatu daripada orang yang terdekat, sebenarnya Allah nak tengok hasil dia, kita sabar ke kita marah-marah. Saya nak tanya, banyaknya bila berlaku sesuatu yang kita tak suka, kita marah-marah ke kita sabar? Sebab itu ada hadis Nabi SAW, apabila hamba-Ku diuji dengan sesuatu, Allah mengutus bersamanya malaikat. Untuk malaikat ini memperhatikan lalu dikhabarkan kepada Allah, walaupun Allah boleh melihat secara direct. Tapi itu kaedahnya malaikat menjalankan tugas. Apabila hamba-Ku itu sabar dan redha terhadap ujianku, maka dia berhak untuk mendapat redha-Ku. Tetapi sekiranya hamba-Ku marah-marah, maka dia juga mendapat kemarahan-Ku. Subhanallah. Jadi sebenarnya suami itu hanyalah perantaraan Allah. Untuk apa? Sama ada dua. Kalau kita sabar, dapat pahala sabar. Tapi sebab kita tak faham benda ni, kita asyik marah-marah. Na'udzubillah, 30 tahun kita kahwin, 40 tahun kita kahwin, kita bukan menghimpun pahala sabar, tapi kita menghimpun marah-marah. Dosa. Kita sebenarnya ibu-ibu kadang bukan merungukkan suami, kita sedang merungukkan Allah. Kita bukan komplain suami, kita sedang komplain Allah. Sebab Allah uji kita nak bagi pahala sabar melalui suami tu. Sabar ni tak boleh saja-saja, tak ada apa-apa duduk diam. Kenapa? Sabar. Sabar kenapa? Tak ada apa-apa, sabar saja. Sabar ni mesti ada sesuatu berlaku, betul tak? Dan kenapa Allah uji melalui suami? Sebab melalui suami itulah kita paling kurang nak sabar. Kadang dengan kawan-kawan kita boleh sabar, dengan jiran boleh sabar. Kadang dengan kawan-kawan, kan kawan-kawan buat salah, kawan-kawan datang minta maaf, kita mudah nak maafkan. Kita siap cakap, tak apa, Dan dah maafkan dah, saya dah maafkan dah, An dah maafkan dah. Nampak tu? Saya, Dan, An, semua tahu. An tu orang muda kan, dah maafkan dah, tak apa, Dan pun dah lupa dah pun. Tapi dengan suami kadang-kadang kita simpan. Kita siap ungkit, awak ingat tak tahun lepas? Ingat tak 20 tahun yang lepas? Ingat tak mari hari pertama kita kahwin? Macam tu. Kita simpan. Sebab apa ibu-ibu sekalian? Nabi bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi kata yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarganya, dan akulah orang yang paling baik dengan ahli keluargaku. Dalam mafhum hadis yang lain Nabi sebut, yang paling sempurna iman di kalangan kamu, orang yang paling baik dengan ahli keluargamu. Subhanallah. Orang yang paling banyak kita nak dapat pahala bila kita wajah yang manis, senyum yang manis pada siapa? Pada suami. Tapi kita ni kadang-kadang banyaknya wajah yang manis pada siapa? Pada kawan-kawan, pada jiran. Kadang 2 jam masam dengan suami, tak senyum. Masam. Makanlah, dah siap dah ni Wah, makanlah. Tiba ada orang bagi salam, Assalamualaikum Siti.
Muka yang masam 2 jam tu tiba-tiba berubah manis. Ya, ada apa senyum suami ni? Amboi, tadi masam mencuka, tiba-tiba je wajah yang manis. Kadang-kadang ni kita ni kan nanti makan, minum, wajah senyum. Sampai orang tegur, sukalah tengok acik ni senyum je. Kita cakap memang acik macam ni ha, memang penyenyum. Memang lahir-lahir senyum. Macam tu ha. Tapi balik rumah saya nak tanya, berapa lama wajah yang manis untuk suami? 5 minit? 10 minit? Kau buka-buka pintu ya dah masam. Saya penat ni, jangan ditambah-tambah lagi. Kalau kain dah angkat tak bunyi lah Ustaz. Kalau apa? Kain dah diangkat. Kalau kain dah diangkat tak bunyi lah. Subhanallah. Para ibu sekalian, nampak benda tu remeh, tapi ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi sebutkan wanita ni boleh masuk mana-mana pintu syurga dengan 4 perkara. Yang pertama, menjaga solat. Jaga solat. InsyaAllah yang datang ni semuanya menjaga solat, tapi kena jaga lebih lagi. Kita dah solat penuh 5 waktu, kita belajar untuk solat di awal waktu. Usaha solat di awal waktu. Siapa yang menunaikan, dia bersedia awal untuk solat. Lagi 10 minit dah hampa sejadah, dah ambil wuduk, dah mula zikir, dah mula baca Quran. Itu antara sunnah Nabi. Ini antara yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali untuk mendapat khusyuk solat. Bukannya terkejut-terkejut je. Oi, dah masuk Zuhur lah. Terkejut daripada dulu sampai umur 60-70. Tak habis-habis terkejut. Kadang terkejut, dah lewat dah pukul 2. Aduh, hai. Tapi kalau pasal drama, tak ada terkejut pula. Lagi 10 minit nak start ni. Dia adjust semua. Masak dia adjust, itu adjust. Sebab apa? Tepat nanti pukul 2 nak tengok. Pandai tak terkejut. Tapi bas semayang, ui dah Zuhur lah. Padahal takwim tu dah tahun lepas dah dapat. Tahun lepas dah dapat, tahun lepas. Tahun lepas dah dapat. Terkejut lagi, betul kan? Subhanallah. Siapa yang bersedia awal untuk solat, insya-Allah dia juga bersedia bila nak mati. Pernah tak kita jumpa orang yang kita pernah dengar, orang yang macam tahu dia nak mati. Sebelum nak mati tu dia dah bayar hutang-hutang, dia dah minta maaf dengan semua orang, dia dah settle urusan-urusan, dia dah tinggal pesanan. Orang kata, ya Allah, macam dia tahu. Siap cakap lagi ada. Ya. Ya. Siapa? Anak ibu saya. Okey. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada khabar kematian anak tiri. Anak tiri meninggal. Umur berapa? Muda lagi. Astaghfirullah. Accident. Baru je. Yalah, dah tergempak gitu. Okey, subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nama dia siapa? Nama Ahmad Fuad. Ahmad Fuad. Ahmad Fuad. Subhanallah, beruntungnya kita dapat khabar tu dalam majlis ilmu. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi. Lahumul kiramul Fatihah, wa khususan ila Ahmad Fuad, insya-Allah, dan kepada semua ibu bapa kita hingga ke atas nenek moyang kita. Al-Fatihah ini juga untuk kiri dan kanan kita, dan bawah kalau ada anak cucu semuanya lah. Subhanallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahumma takhtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Perasan tak kita sebut pasal mati tadi tu kan? Kita kata barang siapa yang bersedia awal solat, insya-Allah kita juga orang yang bersedia
untuk mati, saat kematian kita. Tiba-tiba kita terus dengar khabar kematian. Kita terkejut dengan khabar kematian orang lain, kita akan lebih terkejut dengan kematian sendiri. Esok bila kita mati, kita paling terkejut. Orang keliling mungkin terkejut juga, tapi kita paling terkejut. Ya Allah, aku dah mati. Ya Allah, terkejut. Ya Allah, tak sempat lagi hafal surah Al-Mulk. Ya Allah, Allah kata kamu dah diberi 60 tahun, dah diberi 50 tahun. Ya Allah, tak sempat minta maaf dengan suami, dah diberi hari-hari, kenapa ditangguh? Ya Allah, tak sempat minta maaf dengan anak-anak, masa kecil selalu marah, selalu pukul, masa kecil tak dididik dengan agama. Sekarang tahu marah je bila anak tu tak solat. Kalau anak tu boleh jawab, mak tak ajar daripada kecil, sekarang baru nak paksa solat. Kita jangan tangguh. Orang yang percaya mati tu bila-bila masa, dia tidak akan menangguhkan taubat. Dia tak akan melambatkan mohon maaf dan beri maaf. Bahkan orang yang percaya mati itu bila masa, dia ada kekuatan untuk apa? Untuk halalkan hutang orang yang tak mampu bayar. Sebab itu adalah sebesar-besar antara sebesar-besar sedekah. Bagi orang yang miskin, orang yang susah, dia berhutang dengan kita, lepas tu kita kata saya halalkan, subhanallah, pahala dia berganda. Pahala sedekah, pahala ringankan bebanan orang yang belenggu hutang, pahala meringankan bebanan hidup dia. Subhanallah. Semua ini adalah bab keimanan. Bila kita yakin bahawasanya mati itu bila-bila masa. Solat ini, ia membawa maksud 5 kali sehari kita jumpa Allah. Betul kan? Kita sibuk dengan urusan dunia, cari rizki. Bila solat, kita jumpa Ya Razak, yang memiliki rizki. Kita sibuk dengan anak-anak, dengan cucu ni, kita jumpa Ya Rahman, Allah yang memiliki kasih sayang. Bukan cucu yang beri kasih sayang pada kita, bukan suami. Allah yang beri kita kasih sayang melalui siapa? Melalui cucu yang sayang kita, melalui anak yang sayang kita, melalui suami yang sayang kita. Dalam solat kita jumpa siapa? Jumpa Ya Syakur. Semua ni nama Allah Asmaul Husna. Ya Syakur. Siapa Ya Syakur? Allah yang maha menghargai. Kita rasa bila suami kita bagi hadiah, kita rasa terima kasih bang, awak ni memang menghargai saya. Yang menghargai kita bukan suami hakikatnya, Allah melalui suami. Kita rasa Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Kita rasa suami yang jaga kita. Yang jaga kita Allah melalui suami yang jaga kita. Allah Ya Hafiz, Ya Muhaimin, yang maha menjaga, yang maha mengawasi. 5 kali sehari kita bersiap awal nak jumpa Allah. Belum masuk Zuhur, dah 10 minit sebelum dah ready. InsyaAllah sebelum jumpa Allah yang sebenar, iaitu mati, kita pun bersedia. Tapi kalau jumpa Allah hari-hari kelang kabut, macam itulah, takut kita meninggal dalam keadaan kita tak sempat buat persiapan. Okey, kalau nak kupas bab solat ni panjanglah ibu-ibu sekalian. Tapi kalau kita boleh ubah lepas ni, kita berubah jaga solat sebelum waktu kita dah bersedia. Saya tanya makcik-makcik sekalian kan ibu-ibu, kalau kita ada perjumpaan ataupun musyarat pukul 2.30, kita sampai 2.40, itu lewat ke cepat tu? Lewat 10 minit kan? Kita pun sampai, kalau boleh nak kecilkan badan sampai orang tak nampak kan? Kita pun masuk, minta maaf, lewat. Saya nak tanya, kalau Zuhur masuk 1.10, kita semayang 1.20, itu awal ke lewat? Kalau ikut kebiasaan, awal ke lewat? Awal lagi. Kalau ada orang cakap masuk 1.10, kita semayang 1.20. Kalau awal lagi, kalau ada orang cakap lewatnya Zuhur 1.20, apa lewat baru 1.20, baru 10 minit Zuhur. Bagi kita tak lewat lagi 1.20, betul tak? Baru 10 minit. 1.30 tak lewat lagi, pukul 2 tak lewat lagi, pukul 3 baru lewat. Temu janji dengan manusia lewat 10 minit lewat. Tapi temu janji dengan Allah 10 minit bagi kita tak ada hal. Setengah jam lambat pun tak ada hal. Ada yang kata, Ustazah, acik ni selesaikan semua benda barulah semayang tenang. Selesaikan dulu basuh pinggan, lipat kain, dah selesai tu semayang tenang, tak fikir apa dah. Jawapannya, meletakkan Allah di hujung urusan dunia, itulah tidak khusyuk. Tapi bila kita boleh menolak semua urusan dunia, kita terus bila dengar hayya 'alas solah, kita tinggalkan kemudian kita dirikan solat, itu permulaan khusyuk.
Subhanallah. Bila kita nak ubah ni, umur dah 40, 50, 60, 70. Kita kena ubah bila? Mula sekarang lah, secepat mungkin. Baru kita rasa nikmat jumpa dengan Allah 5 kali sehari. Lepas tu, lepas semayang, kita duduk sekejap menunjukkan kita rasa seronok dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Itu pertama solat. Ciri yang kedua, wanita yang solehah yang disebut dalam hadis Nabi ni, dia menjaga puasanya. InsyaAllah kita semua jaga puasa Ramadan. Tapi kalau nak kupas pasal puasa Ramadan ni, nak tahu puasa kita diterima Allah atau tidak, bukan masa puasa tu. 11 bulan selepas berpuasa, hasil daripada puasa Ramadan hari tu sebulan. Betul tak? Puasa Ramadan sebulan. Ramai mana orang hari Syawal yang pertama dah rosak pahala puasanya. Syawal yang pertama, hari pertama lagi dia dah dedahkan aurat. Hari pertama lagi dia dah membawang. Hari raya kan jumpa ipar-ipar balik. Apa pemalih benar dia tu? Contohlah kan. Kadang hari raya tu macam-macam. Sebab apa? Kalau Ramadan kita diterima oleh Allah, hasil daripada Ramadan akan keluar kita seorang yang mentaati Allah, meninggalkan larangan Allah. Sebab itu Ramadan tu diterima atau tidak bukan selesai. Habis 30 puasa, alhamdulillah selesai. Sebab itu pasal je dia duduk apa menangis-nangis, kita kan bergembira. Selesai alhamdulillah, makan. Hasil puasa Ramadan tu hari pertama lagi dah sembahyang lewat. Dah tetamu tak habis-habis. 1 Syawal makan kenyang sampai berat nak sembahyang. Nampak tak? Itu bila sebut puasa macam senang, tapi bila kita muhasabah betul-betul, sebenarnya puasa kita diterima ke tidak? Sebab itu sahabat Nabi lepas habis puasa duduk menangis doa apa? Allahumma taqabbal minna siyamana, ya Allah terimalah puasa kami ya Allah. Bimbang puasa tak diterima. Kita pula confident dia boleh terima. Settle. Rasa selesai lah tu macam Allah terima. Syarat yang ketiga, para ibu, para wanita, para sahabat, ada orang muda-muda sekalian, Nabi sebut syarat yang ketiga adalah menjaga maruah. Menjaga maruah. Jadi dalam bab menjaga maruah ini, untuk kita wanita ada beberapa perkara. Pertama, dari sudut aurat kita. Masya Allah, subhanallah. Dari segi aurat kita, saya akan menyebut tentang aurat ni secara jelas. Saya mohon maaf kalau ada yang terasa hati, tapi sebab saya menyampaikan kerana saya sayang kerana Allah, saya buat ini adalah amanah daripada Allah, amanah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ibu, para wanita yang saya kasihi sekalian, aurat kita dah tahu sebenarnya. Seluruh anggota badan kita kecuali muka dan dua tapak tangan, depan dan juga belakang. Muka kita, ada yang tanya bawah dagu ni aurat ke? Aurat ke tidak? Kalau kita solat, bawah dagu ni nampak, tak sah solat kita. Para ulama menyebutkan bawah dagu kita ni adalah sebahagian daripada leher. Muka ni hujung ni, macam tu lah. Tapi dalam pakaian kita harian, kalaulah tak nampak, kita pakai tudung yang lama kan, takkan nak buang semua tudung lama, betul tak? Jadi kita tarik sikit ke depan dan tak nampak bahagian bawah tu kan tersorok. Tak ada orang lelaki tu nak intai tengok bawah macam tu kan. Maksudnya tak nampak, tersorok. Dan kita pun tak ada melenggok, maksudnya mendongak. Macam tu. Jadi dia tersembunyi. Maka di situ ada keringanan lah. Tapi kalau kita ada tudung yang menutup, itu lebih tenang, lebih selamat. Okey. Lepas tu syarat kita menutup aurat kan seluruh tubuh kecuali dua tapak tangan dan juga muka kita. Maka kaki kita, jumhur ulama mengatakan adalah aurat. Wajib pakai. Kalau semayang nampak kaki sah ke tidak? Tak sah. Jadi kaki pun aurat. Siapa yang jual stoken hari ni laku tu. Ada orang dia beli stoken, dia hadiah pada orang. Bila orang lain pun pakai stoken, dapatlah pahala. Betul kan? Jadi kalau dekat area kuliah-kuliah saya yang tetap, saya dah ulang-ulang pasal stoken ni sampai makcik-makcik tu kan, Ustazah dah sebut banyak kali, makcik dah pakai dah. Kadang saya bawa stoken saya jual, bukan saya bagi.
Ada kaklah bagi, ada jual. Sebab adik saya belajar kat Mesir, dia post banyak-banyak stoken Mesir tu kan. Lepas tu ada makcik tu cakap, Ustazah, terima kasihlah duk paksa-paksa. Sebab Acik baru rasa tenang sungguh-sungguh. Yang selama ni hati tak tenang rupanya sebab tak buat apa yang Allah suruh secara sempurna. Kita dah jaga solat, jaga puasa, rupanya ada benda yang tak buat lagi. Bila dah buat semua rasa lega. Kalau mati pun tak adalah risau sangat. Risau. Tapi lagi risau bila kita belum sempurna mengikut apa yang Allah perintah. Nak tahu rasa macam mana? Terailah pakai. Baru rasa. Orang yang dah pakai, dia nak buka, dia rasa lain macam. Betul tak? Tapi masa tak pakai dulu, kadang-kadang kita rasa sombong. Bukan sombong, kita rasa macam berat, macam susah. Tapi bila dah pakai, rasa tenang, rasa sejuk. Kan mudah boleh terus solat. Dah tak ada ragu-ragu, tak ada risau pada hati kita. Resah gelisah tu tak ada. Jangan nanti tengah makan duduk tengok kaki orang. Duduk sibuk tengok. Dan kita yang pakai stoken, jangan sekali-kali rasa kita lebih baik daripada orang lain. Jangan pula kita pandang sebab kita tak tahu penghujung usia kita macam mana. Hadis Nabi SAW, ada seseorang di antara kamu yang hidupnya beramal dengan amalan ahli syurga, kemudian syurga dilihat dengan dia hampir sejengkal sikit je. Soalannya orang kata ahli syurga lah dia ni. Namun di hujung usianya dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia dicampakkan ke dalam neraka. Nabi sebut lagi, ada di kalangan kamu beramal dengan amalan ahli neraka sehingga neraka dilihat satu jengkal saja. Sampai orang kata seksi apa ni, gini-gini, neraka budak ni. Contoh, na'udzubillah min zalik. Sehinggalah hujung kehidupan dia beramal dengan amalan ahli syurga, lalu dia masuk ke syurga. Jangan pula berhujah macam tu kita ni. Jangan kau tengok aku ni macam ni, belum tentu kau tu syurga, aku ni neraka. Sebab kita tak tahu mati tu bila-bila masa. Jangan menangguhkan taubat. Ada yang jawab, Ustazah belum dapat hidayah, belum dapat petunjuk. Apa maksud hidayah? Ni kalau dah dengar ni hidayah lah ni. Itu maksud hidayah, petunjuk. Lain kalau dia tak pernah dengar, itu barulah tak dapat hidayah. Dah dengar sekarang ni yang tak nak buat, mereka yang tak nak. Bukan tak dapat hidayah, tak nak saja. Lepas tu dia kata, mana boleh paksa-paksa, kena ikhlas. Saya nak tanya, kalau masukkan anak ke sekolah, kalau yang ikhlasnya pakai baju sekolah ke baju biasa? Kan senang kalau baju biasa, tak payah gosok, tak payah basuh. Maksud saya begini, kalau kita hantar anak cucu kita masuk sekolah, sekolah tu ada peraturan. Kita wajib ikut peraturan, betul tak? Boleh tak kalau kita cakap, saya tak nak ikutlah ni anak cucu saya ni pakai apa ni, keju sekolah, nak pergi pakai baju biasa, kan senang? Memang budak tu tak boleh sekolah kat situ lah. Walaupun peraturan tu susah, tapi dah masuk sekolah wajib ikut. Bila kita dah jadi, kita jadi umat Islam, bila masuk asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ikhlas tak ikhlas kena buat. Boleh tak kalau orang tu kata saya tak ikhlas nak sembahyang, tunggu ikhlas dulu? Tak boleh. Sembahyang ya, walaupun tak ikhlas, kurang-kurangnya dia tidak menanggung dosa tak solat. Tinggal lagi solat dia tak terima sebab dia tak ikhlas. Tapi dia tidak dikenakan hukuman azab sebab tak sembahyang. Faham ya? Jadi walaupun terpaksa kita buat dulu, lama ikhlas tu dah datang. Subhanallah. Jadi itulah pakaian kita bila tudung. Para wanita sekalian, labuhkanlah daripada dada kita. Labuh depan, labuh tepi juga. Ni depan dah labuh tapi tepi nampak. Betul kan fashion sekarang? Baju, kalau tudung kita tak tutup bahagian bawah, bahagian punggung kita, baju tu biarlah longgar. Kadang-kadang orang tua pun ramai juga yang ketat. Saya nak sebut ginilah, kalau kita nampak ada perempuan lain yang pakai ketat, pakai seksi, kita jangan cela, jangan hina. Janganlah pula kita kadang ngumpat bukan mulut, siku ngumpat. Mulut diam je, mata ngumpat. Tangan ni, betul tak? Seolahnya masa tu ada takabur, rasa kita lebih baik daripada yang seksi tu. Nauzubillah. Takut kita dapat dosa. Saya nak kita ubah macam ni je. Kalau kita nampak ada orang muda pakai seksi, tak tutup aurat, orang tua jiran sebelah jemur kain berkemban ke tak pakai tudung, betul tak? Kita tukar kepada doa je, macam tu je.
Senang. Rupanya hari tu kita jumpa 10 orang on the way nak pergi ke pasar tu, 10 doa, 10 orang kita doakan. Kita sebut, ya Allah berilah hidayah kepadanya ya Allah. Janganlah kuat sangat kan. Maksudnya kita nampak je, ya Allah berilah kepadaku hidayah, berilah daripada hidayah. 10 orang kita jumpa pakai seksi hari tu, 10 doa kita doakan. Karena di Nabi, barang siapa yang mendoakan saudaranya tanpa pengetahuannya, malaikat akan mendoakan baginya. Doakan untuk kita minta dengan Allah. Jadi lepas ni kita nampak apa-apa maksiat, benda-benda yang kita tak suka dengan mata, jangan menghina. Tengoklah anak orang sebelah tu, tengoklah tu. Walaupun dapat serai A, tapi pakaian macam tu baik tak payah. Mulut kita kan. Terus kita doa, ya Allah berilah hidayah kepada. Kita doakan untuk anak cucu orang lain. InsyaAllah dia akan berbalik kepada anak cucu kita. Subhanallah. Jadi itulah ba'aurat kita ya para ibu sekalian, insyaAllah. Mana yang tudung singkat, laburkanlah sikit. Mana yang pakai seluar, tak ada masalah pakai seluar, biar longgar. Bila pakai seluar, tolong baju tu biar bawah daripada bahagian pinggul kita. Sebab kalau longgar pun, kalau baju tu singkat, tetap nampak. Tetap nampak. Kita ni pula yang duk tengok, rasa nak tegur, tak reti nak tegur, betul kan? Kita doa, ya Allah berilah dia hidayah, InsyaAllah. Okey, yang keempat, dah pukul 12 dah ni. Betul kan? Yang terakhir, yang keempat para ibu sekalian, syarat yang keempat untuk seorang wanita itu boleh masuk mana-mana pintu syurga yang dia boleh masuk, mentaati suaminya. Subhanallah. Ada yang tanya, Ustazah, nombor 1, nombor 2, nombor 3 saya buat, saya jaga. Tapi nombor 4 tu, nombor 4 tu susah Ustazah. Macam mana kalau buat 3, 1 dia tak buat? Dia adalah serangkai. Tak boleh 3 kalahkan 1, tak boleh. Kalau 1 tu tak buat, merosakkan 3. Sebenarnya seorang wanita yang jaga solatnya, jaga puasanya, jaga maruah dirinya, automatik dia seorang isteri yang sabar dengan suami. Automatik. Sebab apa? Yang 3 tadi tu ibadah, betul tak? Puasa, solat dengan maruah tu, okey. Itu adalah hasil. Puasa, solat, dia akan menjadikan seorang wanita itu jaga maruah dan taat suami. Ibadah akan membuahkan akhlak yang baik. Tapi kalau akhlak tak baik, menunjukkan ibadah kita rosak. Ibadah ni macam pokok, akhlak ini macam buah. Kalau kita tanam satu pokok tak berbuah, kita akan cabut pokok tu, tanam pokok lain, betul tak? Sebab kenapa tak berbuah-buah? Maksudnya akar dia kerosak, betul kan? Batangnya kerosak. Tapi bila berbuah elok, begitulah kita. Solat yang baik, puasa yang baik akan menghasilkan akhlak yang baik. Dan akhlak yang paling susah kita nak buat adalah dengan orang yang paling dekat. Dengan suami, dengan anak, dengan cucu. Sebagai penutupnya, para ibu-ibu sekalian, kita taat, hormat suami kerana Allah. Kalau sebab suami, kita akan banyak alasan. Selalu orang perempuan cakap, Ustazah, macam mana nak hormat dia? Dia pun tak semayang. Macam mana nak hormat dia? Dia bukan suami yang rajin. Dia pemalas Ustazah. Macam mana nak hormat dia? Dia tak bagi nafkah. Macam mana nak hormat dia? Dia bongih Ustazah. Saya nak sebut, kalau kita mampu hormat suami dalam keadaan suami yang begini, lagi tinggi pahala kesabaran kita. InsyaAllah kita akan dapat salam yang istimewa daripada Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Salamun alaikum bima sabartum. Sadaqallahul azim. Allah berfirman yang bermaksud, salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu. Subhanallah. Salam ini akan diterima oleh orang-orang yang sabar. Apabila dia masuk syurga, para malaikat akan berdiri di setiap penjuru syurga menyambut kedatangan orang yang sabar. Rupanya 30 tahun kita diuji dengan suami yang begini-begini, Allah nak memberi kita himpunan pahala sabar 30 tahun. Kalau orang itu diberi suami yang rajin, baik, semua sempurnalah, kita bimbang, kita mengumpul dosa, riak, takabur, ujub. Suami Dan rajin, tak habis-habis duk puji suami. Suami Dan lah yang ngemah rumah ni, saya tak pernah sentuh kain, semua dia duk puji-puji. Akhirnya rupanya
dapat suami yang baik macam tu, ujian yang lebih berat daripada dapat suami yang pemalas. Faham tak maksud saya? Tapi bukan membawa maksud kita ni tak boleh tegur dia. Tegurlah. Sabar ni bukan maksud diam je. Sabar ni maksudnya kita tetap menjadi orang yang baik dan tegur dengan baik. Bukannya kita melenting marah-marah sampai kita menghina suami kita. Nauzubillahi min zalik. Jadi macam mana cara ibu sekalian? Allah ajar kepada kita. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Sambungan sikit lagi. Allah berfirman, apabila mereka yang ditimpa musibah ujian kecil ke besar, lalu mereka mengucapkan inna lillah, ini daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah, ulaika alaihim salawatu min rabbihim, mereka itu mendapat rahmat pertolongan daripada Allah. Jadi lepas ni insya-Allah kalau apa-apa ujian kecil ke besar, balik kain tak diangkat, kita nak sebut apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau rasa dah tak boleh sabar sangat, dah geram sangat kan, inna lillah, tempik tu kan. Suami pun dengar, awak doa saya mati kok. Ini suami yang tak faham lah. Sebenarnya inna lillah ni bukan khabar kematian saja. Kalau orang Arab biasalah sebut inna lillah. Kita nak bagi tanam dalam hati kita, yang sedang menguji kita Allah. Suami tu perantaraan sahaja. Sabar takkan berlaku saja-saja tengah sabar ni. Sabar apa? Tak ada saja sabar. Mesti ada berlaku keliling kita sesuatu. Kalau kita melihat suami menguji sabar kita tu, nak marah sangat ke dia tu. Kalau kita nampak anak yang uji sabar kita tu, yang kita marahkan anak tak balik-balik hujung minggu. Tapi bila kita sebut inna lillah, yang menguji kita Allah, anak tu perantaraan, kita jadi tukar kepada marah kepada doa. Subhanallah. Cubalah latih. Tak percaya cuba. Innalillah. Tengok pinggan tak basuh kan. Innalillah. Ketar-ketar basuh kan. Aduh. Basuh. Lama-lama kita dapat pahala basuh pinggan, dapat pahala sabar juga. Lama-lama insya-Allah kita jadi bertukar. Bertukar apa? Nak pergi kuliah, kita siap pesan. Bang, saya nak pergi kuliah ni. Pinggan tu lepas makan tak payah basuh. Tinggal je. Selama ni kita pesan lain. Saya nak pergi kuliah, ada makanan dah siap. Jangan ditinggal pakai pinggan tu. Tapi dah ubah dah. Dah ubah, bang tak apa, makan nanti tinggal, saya balik saya basuh. Cakap dengan ikhlas, yang macam ni suami basuh ni. InsyaAllah betul. Tapi ikhlas lah, jangan macam tak apa bang tinggal, nanti saya basuh lah. Itu tak ikhlas. Betul kan? Para ibu sekalian. Baiklah, ini penutup sungguh-sungguh ni. Para jemaah sekalian, kita ni kalau tanya soalan, agak-agak suami kita redha tak dengan kita? Antara isteri yang akan menjadi ketua bidadari di syurga, isteri yang mendapat redha suami dia, ibu yang dapat redha anak-anak dia, anak yang dapat redha kita, betul kan? Saya macam ni je, kalau orang tanya ustazah, macam mana ustazah nak jadi isteri yang diredai oleh suami? Saya jawab, minta je lah dengan suami tu. Betul tak? Contoh, saya kan, saya tahu saya banyak kekurangan. Kalau nak jadi isteri yang solehah macam ni, saya tengok ciri-ciri si solehah, jauh dengan saya. Ada orang isteri tu siap pakaikan soken dekat suami, gini-gini dia layan suami. Saya tak boleh buat macam tu. Kadang tak masak hari-hari, kadang saya pun marah-marah. Tak tahan sabar. Bukannya ustazah ni sempurna, betul kan? Jadi apa yang saya buat, selalu minta redha. Bang, saya minta awak redha pada saya, kekurangan saya, kesilapan saya. Kemudian saya juga redha ke atas kesilapan dan kekurangan awak sebagai suami. Saling redha meredai. Dia cakap, ya saya redha. Jadi dapat tak kita redha suami tu? Ikhlas lah, masuk ikhlas. Tak apalah cik, tak ada suami. Ada tanya ustazah, macam mana ustazah dulu masa meninggal, suami belum meninggal tak sempat nak minta redha, suami tu redha.
pergi dekat kubur, ataupun kalau kubur jauh, banyakkan sedekah Al-Fatihah. Sebenarnya itulah yang membuatkan dia redha di alam sana. Sebab kita selalu sedekah-sedekah itu yang sangat dia perlukan. Subhanallah. Niat sedekah bagi pahala dekat suami. Sama juga dekat dengan anak, ibu-ibu sekalian. Mak minta maaf, masa kecil mak tak didik, redha mak ya. Subhanallah. Lepas tu kita redha pada anak kita. Sebab kita tak mampu jadi ibu yang terbaik, tak mampu jadi anak yang terbaik kepada mak ayah kita. Saya pun macam tu, mak minta redha dengan Asma, saya minta mak redha dengan saya. Sebab saya tahu saya tak jaga mak dengan betul. Saya bukan anak yang terbaik. Yang saya mampu minta, mak tolong redha dengan kekurangan dan kesilapan kita. Betul kan? Itulah caranya. Kita tak boleh janji nak jadi isteri yang terbaik, isteri yang sempurna. Kita tak mampu. Tapi yang mampu, kita minta maaf, kita minta redha. InsyaAllah. Minta maaf sungguh-sungguh. Jangan ada kod-kod. Bang, saya minta maaf lah, kod-kod ada buat salah. Itu minta maaf tak ikhlas namanya. Memang ada buat salah, tak payah kod-kod lah. Mana tahu dan ada buat salah. Itu orang sombong minta maaf. Kalau betul-betul minta maaf, saya minta maaf dengan awak, saya memang banyak buat salah. Itu kan lain. Subhanallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi hari ini dapat manfaat sama-sama, insya-Allah. Saya mohon maaf salah dan silap, memang banyak silap saya. Insya-Allah bertemu lagi. Di sini kita bertemu, di syurga Allah kita bersatu. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.